Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di rumah ataupun di mana saja yang anda dapat siaran TV3 Al-Kuliah petang ini akan persembahkan yang terbaik untuk anda sentiasa daripada jam 5 petang sampai 6 petang setiap minggu insya-Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3. Dan hari ini topik cukup hebat, cukup mantap tuan puan-puan, iaitu kita menceritakan satu lagi fenomena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam sejagat ini. Dan malam besok kita akan melihat bagaimana kebesaran ini berlaku, iaitu yang bernama gerhana bulan. Malam besok sampailah kepada tengah malam tuan dan puan ya. Barangkali ini saat ditunggu-tunggu oleh setengah-setengah pihak untuk melihat kebesaran Allah. Dan apapun disebabkan gerhana bulan ini dia berlaku tidak kerap, kadang-kadang kala yang berlaku perempuan, barangkali kita terlupa apakah itu gerhana bulan. Barangkali kalau datang bulan kita faham, ya, wow bulan ke, tak cukup bulan, itu kita faham. Tapi apakah itu gerhana bulan? Kita akan bincang secara ilmiah, secara santai pada petang ini bersama dengan ahli panel kita jemput khas. Siapakah beliau? Orang yang memang orang kata apa, alim dan pakar dan mahir dalam bidang falak, iaitu yang bahagia Ustaz Hanafiah Abdul Razak, Pegawai Falak Jabatan Mufti Negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ke studio C Pentas. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tanpa buang masa kita teruskan dengan soalan pertama. Ustaz boleh tak cerita kami semua di rumah di mana saja ni Ustaz, apakah itu gerhana bulan, maksudnya dan istilahnya menurut itulah sebagai orang Islam. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Gerhana bulan membawa arti bulan dihalangi untuk meraih dan memperoleh cahaya matahari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara jelas berhubung tentang istilah gerhana itu apabila kita merujuk pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 surah Al-Qiyamah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Artinya, maka apabila penglihatan seluruh mata manusia dalam ketakutan kegerunan. Kenapa? Kerana bulan hilang cahayanya. Ya, dan bulan tidak pulih daripada gerhananya. Dan berhimpunlah gerhana bulan di sebelah malam, disusuli terus-menerus dengan gerhana matahari pula di siang hari. Maka itulah tandanya penamat kehidupan maya pada alam ini. Maka menjelaskan kepada kita bahawa gerhana bulan itu ialah bulan kehilangan cahaya, kerana bulan tidak mendapat cahaya. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wal Hayawanat wa Gharaibul Mawjudat, anak murid kepada Imam As-Subki, menjelaskan bahawa ya, gerhana bulan itu dek kerana bulan mendekati bumi dan bulan memasuki kawasan bayang bumi, maka ketika itu bayang bumi menutup bulan dan bulan tidak dapat cahaya dari matahari. Wallahu a'lam bissawab. Okey, itulah maksudnya, artinya ialah bulan tidak dapat cahaya sepenuhnya sebab dihalang, ya. Ya. Okey Ustaz. Ustaz dah sebut tentang Quran surah Al-Qiyamah tadi ayat 7 8 9, ayat ke-7, ayat ke-8 dan 9. Boleh tak Ustaz cerita dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tak berlaku gerhana bulan ataupun zaman sahabat kata Rasulullah untuk jadikan bagaimana perihal Rasulullah dan para sahabat orang kata pun menyambut ataupun menikmati kebesaran Allah Taala itu dalam bentuk gerhana bulan. Ada tak berlaku Ustaz zaman Rasulullah? Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, sememangnya di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali berdepan dengan fenomena gerhana bulan
Dan catatan sejarah, Rasulullah sekali dalam hayatnya mengalami gerhana matahari. Dan apabila berlakunya gerhana bulan dan diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan dah gerhana, jelas Rasulullah keluar daripada rumahnya bergegas dengan para sahabat terus menuju ke masjid, dan Rasulullah tak melengah lagi mendirikan solat sunat gerhana bulan. Dan kita dapat lihat apabila Rasulullah solat sunat gerhana bulan berdasarkan hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i, selepas Rasulullah membaca surah Al-Fatihah rakaat pertama, Rasulullah membaca surah Al-Baqarah hingga selesai. Panjang tu Ustaz. Ya. Kemudian Rasulullah rokok. Lamanya Rasulullah rokok tu dengan kadar, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dengan kadar bacaan 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah bangkit dan Rasulullah baca Fatihah sekali lagi, dan kemudian Rasulullah baca surah Ali Imran hingga selesai. Maknanya dalam satu rakaat 2 kali membaca Fatihah, 2 kali membaca surah. Dan hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i itu menunjukkan Rasulullah membaca 4 surah yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan agar kita umatnya, sepanjang berlakunya gerhana itu, bukanlah kita ada kamera ataupun handphone berkamera yang mahal, ambil gambar gerhana, masuk dalam Facebook. Itu bukan Rasulullah suruh begitu. Tapi yang Rasulullah suruh ialah sepanjang berlaku gerhana itu, kita dalam keadaan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Rasulullah bersabda, fa iza ra'aitum minha syai'a fasallu wad'ullaha hatta ma yukshafa bikum. Maka apabila kamu melihat berlakunya gerhana bulan, hendaklah kamu mendirikan solat sunat gerhana, kemudian berdoalah sehinggalah bulan terang semula. Okey Ustaz, saya tertarik bila Ustaz menceritakan tentang hadis Nabi SAW. Nabi sembahyang sunat gerhana bulan dan Nabi baca surah yang begitu panjang dengan orang kata apa, dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Barangkali Ustaz, kami tak tahulah, bukan bidang saya ni, bidang Ustaz lah. Boleh cerita kat kami semua Ustaz, apakah di sana ada isyarat yang tertentu yang Allah Taala hendak sampaikan kepada hamba-hambanya dalam fenomena gerhana bulan? Apakah isyarat-isyaratnya? Adakah dunia nak kiamat, ataupun kamu ni terlalu dah engkar, derhaka sangat, aku turun, aku jadikan fenomena gerhana bulan? Apakah isyaratnya Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Berbalik kepada sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah." Artinya bahawasanya matahari dan bulan itu kedua-duanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi amaran dan peringatan dengan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Maka berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari itu, kalau dikupas dan dijelas lanjut oleh Al-Imam Al-Mawardi, itu ialah yataghayarani bil hikmah. Berubahnya bulan, berubahnya matahari menyebabkan berlakunya gerhana itu ada hikmah. Yakhtalifani bil maslahah. Maka begitu juga perubahan yang mendadak apabila berlaku gerhana bulan dan gerhana matahari itu ada nilai kebaikan. Di sebalik Rasulullah nyatakan itu adalah amaran dari Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Di situ juga ada nilai kebaikan, dan di situ juga merupakan adanya hikmah yang perlu kita memahami. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyediakan agenda khas. Gerhana disambut dengan solat sunat gerhana, berdoa. Kalau dalam hadis Ibnu Majah disebut, wastaghfaru, hendaklah kamu beristighfar.
sepanjang-panjang berlakunya gerhana itu. Dan watasaddaku, bersedekahlah kamu. Kerana sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita lihat di sini pandangan daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan Rasulullah mengajar kita tak tahu gerhana kali keberapa, gerhana itu tiada pulihnya. Dan gerhana yang akan berlaku yang tadi Ustaz Fauzi sebutkan tadi itu, gerhana yang akan berlaku malam esok 10 Disember 2011 ini, pada perkiraan saya adalah ulangan daripada gerhana yang telah berlaku pada 7 November 1957. 7 November 1957 berdasarkan pengiraan saya Ardul Qamar, iaitu kecondongan bulan dan detik masanya. Mungkin Ustaz Fauzi tak fahamlah, itu istilah ilmu falak. Dah belajar baru faham. Jadi 54 tahun kita menemui satu detik ulangan. Jadi kalau ada pencatat sejarah apa yang berlaku 1957, wallahu alam, adakah itu juga akan berlaku pada tahun 2011 berhubung tentang perubahan angin, perubahan air, perubahan cuaca ataupun perubahan musim. Apapun kita sambut gerhana dengan solat sunat gerhana, doa, istighfar dan sedekah bagi memadamkan kemurkaan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Ustaz, saya ada sikit-sikitlah masuk jugalah faham-faham tu saya tentang gerhana bulan ini, satu isyarat daripada Allah SWT untuk memperlihat kepada kita kebesaran. Kadang-kadang Ustaz, kita ni jarang-jarang pandang ke atas Ustaz. Kita asyik pandang ke bawah seberjalan kita kan. Bawa kereta pun bawah, mana nampak atas. Barangkali itulah sekali-sekala tengoklah ke atas barangkali saya. Yeah. Tengoklah ke atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul tak Ustaz? Ya, jangan tengok bawah je, tengoklah ke atas. Sebab dalam kejadian langit dan bumi itu ada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pandangan Ustaz? Biar lihat langit, lihat awan, kadang-kadang gerhana besok tak tahu langsung kadang-kadang Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Pada dasarnya sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sentiasa memandang langit. Di situ memperlihatkan bahawa betapa rendahnya kita, betapa maha tingginya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi Allah sebut dalam Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit sana ada rezeki untuk kamu. Tengoklah langit, kita boleh faham tentang habuan rezeki di bumi. Dan tengoklah langit, kita boleh faham tentang apakah janji-janji Allah itu sama ada akan berlaku ataupun ulangan semula, merupakan amaran dan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak tengok langit Ustaz, nelayan kot. Ya. Nelayan banyak tengok langit kan. Nak pergi tangkap ikan tu tengok dulu, cuaca macam mana, angin macam mana. Maka mereka ni orang kata mahir juga ilmu falak ya Ustaz ya. Betul Ustaz. Seperti tahun ini ya pun Ustaz Fauzi ya, setelah saya panjat Gunung Ledang tahun ini, bahawa saya dapati bahawa setelah pencerapan kita buat, angin monsun barat daya yang panas itu tidak dimatikan sepenuhnya oleh angin tenggara yang sejuk. Jadi monsun barat daya tak berapa menjadi di semenanjung Malaysia. Kalaupun dia tak menjadi, tapi angin tenggara yang sejuk kuat itu memberi sedikit pendapatan kepada nelayan kita. Nelayan kita dapat banyak ikan seperti ikan kembung, ikan tenggiri, ikan bawal. Itu kesan daripada kereduban dan kesejukan angin tenggara. Masya Allah. Ikan boleh timbul juga ya. Tengok kepada cuaca tadi ya. Begitu. Itulah ilmunya, hebat ilmu Allah Taala ini tuan puan. Apa pun semakin menarik kita, semakin rancak. Kita tunggu panggilan daripada anda untuk bersojud dengan kami semua. Insya-Allah kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang memang sangat menanti Al-Kuliah dan memberi
perhatian kepada gerhana bulan yang bakal kita bincang. Sedang kita bincang sekarang rupanya akan bakal berlaku pada besok malam. Apapun perempuan talian kita akan terima soalan anda, iaitu 0377261603. Apapun sebelum saya ambil panggilan orang perempuan, saya nak tanya Ustaz, saya ingat ke Ustaz bawa Laksa Johor ke, datang dari Johor kan, otak-otak ke, Ustaz bawa TV ni pasal apa Ustaz? Barangkali ada istimewanya TV ni, Ustaz nak cerita kat kami semua ni. Apa benda ni? Ni bulan ke Ustaz? Ya. Boleh cerita Ustaz apa benda? Terima kasih Ustaz Fauzi. Ini adalah satu perisian namanya stellarium yang kita boleh dapati di internet lah secara percuma. Jadi di sini menunjukkan pada hari esok jam, kita boleh tengok jam 9.19. Di sebenarnya jam di bawah ni 9.41 esok, maknanya beginilah wajah bulan tu. Maknanya sudah hampir separuh gerhana. Jadi apabila pukul 10 malam di dalam keadaan gelap. Itu yang boleh saya tunjukkan. Dan di sini tuan-tuan dapat lihat ada garisan berwarna merah ni. Dalam bahasa Inggeris disebut ecliptics. Dalam bahasa Arab disebut Dairatul Kusufiyah. Ini sebenarnya Ustaz Fauzi adalah laluan terbit dan terbenam matahari. Jadi matahari terbit dan terbenam ikut sini. Maka apabila bulan tu pandai-pandai dia je melalui laluan matahari, berlaku gerhana. Tapi laluan bulan mana Ustaz? Laluan bulan di mana? Ya. Inilah laluan bulannya, dia akan terbit dan dia akan terbenam, kita boleh gerakkan dia. Tapi laluan matahari juga ni ya? Ya, itu juga laluan matahari. Maka bila bulan melalui laluan terbit dan terbenam matahari, namanya Dairatul Kusufiyah, bulan akan berlaku gerhana. Okey. Ada soalan daripada penonton? Kalau tuan-tuan perempuan ada talian 0377261603. Okey, itulah kata apa, kalau tuan-tuan perempuan ada persoalan boleh kongsi dengan kami ya. Satu lagi soalan barangkali saya tanya Ustaz. Ya. Ada panggilannya? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Zul daripada Kampung Badan Ustaz. Nak tanya sikit boleh Ustaz? Boleh, silakan. Banyak tak apa. Okay. Ini satu soalan Ustaz. Ya. Soalan ni Ustaz. Ya. Ya, silakan. Masyarakat umum percaya Ya. bila berlaku gerhana bulan adalah peristiwa besar akan berlaku. Ya. Jadi, apakah hukumnya kita percaya tentang perkara demikian dan mengaitkannya dengan gerhana bulan Ustaz? Okey, Encik Zul, kami nak dengar jelas. InsyaAllah Ustaz Nafi akan jawab Ustaz tentang soalan Encik Zul. Terutama masyarakat Melayu kita lah. Arab pun kadang-kadang berlaku juga ya. Bila berlaku gerhana bulan ni, masyarakat percaya berlaku satu benda yang sangat besar. Barangkali berlaku bah ke, barangkali berlahirnya seorang manusia macam Ustaz Nafiah ke, hebat falak contohlah, lahirnya Imam Mahdi ke, dia percaya, dia tengah tunggu ni, mesti ada benda berlaku ni, kena nombor ekor ke, kadang-kadang orang-orang tengah kita kena nombor ekor, contoh Ustaz. Jadi sebenarnya apakah hukum kita percaya tentang perkara ini ada kaitan dengan gerhana bulan? Ada peristiwa besar akan berlaku. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Berbalik kepada sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la yang kasifani limauti ahadim minan nas. Tidak berlaku gerhana matahari, begitu juga tak berlaku gerhana bulan disebabkan matinya seseorang daripada kalangan manusia. Dalam hadis yang lain disebut, tidak kerana hidupnya orang yang disayangi, tidak kerana matinya orang yang dibenci. Tak ada kena-mengena dengan lahir atau matinya seseorang. Tetapi Rasulullah menyatakan, min ayatillah. Gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah salah satu daripada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kebetulan. Berlaku gerhana bulan itu, tiba-tiba ada berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Tetapi asasnya sudah dijelaskan bahawa tidak ada kena-mengena dengan hidup ataupun mati seseorang. Tinggal satu lagi Ustaz Fauzi. Kerana zaman berzaman manusia sering menilai cahaya bulan. Kerana gerhana bulan itu
hanya berlaku ketika bulan penuh purnama. Gerhana bulan tak berlaku pada awal bulan, gerhana bulan tak berlaku pada akhir bulan. Gerhana bulan berlaku pada tengah bulan. Seperti esok, orang Melayu kata 14 malam 15 Muharram. Oh ya, ya. Tengah bulan. Gerhana bulan hanya berlaku di tengah bulan, ketika itu bulan menghadap bumi. Namanya istiqbal. Dan bulan dapat cahaya penuh daripada matahari. Namanya al-badar. Kemuncak bulan dia dapat cahaya penuh daripada matahari itu, Allah sebut zamharira. Pada ayat yang ke-13 surah Al-Insan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Zamharira tu maknanya kemuncak bulan mendapat cahaya penuh daripada matahari. Dan telah dikaji dan diteliti oleh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wal Hayawanat. Daripada awal bulan menuju ke tengah bulan tu, biasanya kalau bulu binatang, bulu orang, dia akan semakin tegang dan semakin subur. Tapi dari tengah bulan menuju ke akhir bulan, bulu tu akan semakin mengendur dan kurang subur. Begitu juga ikan di laut, ikan di sungai, dia mengisi badan dia daripada awal bulan ke tengah bulan. Ya, tetapi daripada tengah bulan ke akhir bulan, dia mula mengurang. Jadi kalau Ustaz Fauzi dapat ketam di awal bulan, isinya penuh. Kalau Ustaz Fauzi dapat ketam di tengah bulan, itu kemuncak penuh. Tapi kalau Ustaz Fauzi dapat ketam di akhir bulan, tak ada isi. Begitu kaedahnya. Dan sudah diakui, ya, zaman berzaman. Oleh itu, orang akan mula membuat tanggapan. Apabila tengah-tengah bulan terang ni, tiba-tiba berlaku gerhana. Mesti ada gangguan kepada penghidupan di bumi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi jangan percayalah ada peristiwa besar akan berlaku, orang nak mati ke kan. Siapa-siapa dekat hospital sekarang kan, jangan percaya pula. Mati malam besok ni, jangan percaya kan. Ataupun yang nak bersalin tu jangan cepat-cepat bersalin pula malam besok. Jadi apa pun, kita ada satu lagi panggilan Ustaz daripada di hujung talian kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Rosliani daripada Shah Alam. Rosliani. Silakan Rosliani. Apa masalahnya? Macam dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan tentang di antara langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi golongan ulul albab. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana nak masukkan diri saya termasuk dalam golongan ulul albab ni? Okey, Rosliani, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat soalan Ustaz. Ulul albab. Ya. Sebab Ustaz ceritakan tadi kan, di langit dan bumi itu memang penuh dengan bukti-bukti kebesaran Allah SWT bagi mereka yang ulul albab. Macam mana kita nak golongkan diri kita dalam ulul albab? Apakah kita kena sentiasa orang kata apa, melihat kebesaran Allah di langit dan di bumi ini? Ya. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Ulul albab membawa erti makhluk yang ada akal. Itulah yang paling istimewa. Tetapi perlu dipaham, akal manusia ni, akal tu apa? Imam Ghazali menyatakan akal itu merujuk kepada dua, iaitu fikiran dan perasaan. Apa yang kita fikir, itulah yang kita rasa. Apa yang kita rasa, itulah yang kita fikir. Jadi, maka ianya ada kaitan tentang hati. Al-qalbu kal-haudi tajri ilaiha arba'atu anhurin. Hati manusia bagaikan kolam, mengalir masuk 4 batang sungai. Apa yang dilihat mengalir masuk dalam kolam hati. Apa yang dicakap, didengar mengalir masuk dalam kolam hati. Jadi ulul albab ni, sebab itu saya lebih suka menterjemahkan kepada makhluk yang ada di situ, maknanya lubuk, lubang, dan ada di situ pintu yang menutup. Jadi moga-moga dengan kita melihat kebesaran Allah, membuka pintu mata kita, pintu telinga kita, mengalir masuk pada fikiran dan perasaan, menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak seperti golongan barat yang membuat kajian lebih hebat daripada kita, melihat pelbagai bintang-bintang di langit sana, tetapi tidak membuka pintu hati mereka.
Asasnya begitu. Ya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 37 surah Fussilat. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah itu ialah malam, siang, ya, matahari, bulan. Jangan kamu menyembah matahari, jangan kamu menyembah bulan. Sembahlah Allah yang menjadikan malam, siang, matahari dan bulan. Sekiranya kamu benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur di situ, Ustaz Fauzi. Ya, ramai yang melihat bulan mengambil manfaat daripada bulan, tetapi dia sujud pula kepada bulan. Maknanya dia mendewa-dewakan bulan tanpa melihat siapa sebenarnya pencipta bulan itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz. Itulah definisi ulul albab. Apa pun Ustaz, saya nak sebut barangkali orang barat dia buat kajian Ustaz, dia hanya kaitkan dengan fenomena alam saja. Tak dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah Al-Kuliah mengaitkannya. Apa pun kita ambil satu lagi soalan daripada hujung talian sana, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Nur Kamilah Abdul Jalil dari Sentul. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi Ustaz ada cerita tentang bagaimana apabila kiraan bulan tentang 1 hingga 15 tentang ikan, ketam ya. Jadi soalan saya, adakah dia ada kaitan dengan sebab sekarang ni sudah menjadi satu dah agak umum tentang pengiraan tarikh lahir kesan kepada kehidupan. Jadi saya nak tanya Ustaz, bagaimana ia memberi kesan kepada kehidupan manusia pula? Sebab saya sebenarnya dalam kes macam ni membuatkan saya risau tentang sebab dia kata dengan cara kira itu kita boleh tahu kekuatan kita dan kita boleh mengikut arah yang berdasarkan kiraan kita punya tarikh lahir. Jadi Betul. tak jelaskan supaya tidak terbesong akidah. Risau juga ni. Ya. Terima kasih Puan. Saya faham soalan Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi Ustaz ya, tentang masalah tadi Ustaz sebutkan tentang ketam berisi, ketam tak berisi, adakah itu ada kaitan dengan tarikh lahir? Ustaz, apa pun saya rasa, apa kata kalau kita berehat seketika Ustaz ya? Ya. Boleh tak tuan-tuan kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan jawapan kepada adakah tarikh lahir memberi kesan kepada kehidupan manusia. Jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang memang beri perhatian begitu seriuslah kepada kami. Mudah-mudahan kita menatapi kebesaran keagungan Allah SWT dalam fenomena gerhana bulan yang bakal berlaku pada besok malam ya. Apapun tadi soalan daripada penonton kita bertanya kepada Ustaz tentang 1 hingga 15 ini atau 1 hingga 14 ini ialah orang kata tak ada isi, kalau ketam tak ada isi kan. Adakah dia ada kaitan dengan manusia juga, contohnya berkaitan dengan hari lahir. Kata orang lahir pada 1 Muharram sampai yang awal bulan tu ada isi katalah, mungkin dia obesity ke, tak tahulah ada isi macam mana ya, ataupun yang lahir di hujung bulan tu kurus pula kan. Setengah satu benda Ustaz. Yang kedua, adakah ada kaitan dengan lahir pada 1 hingga 15 ni barangkali orangnya penyabar, penyayang, lahir pada hujung bulan panas baran ya, tidak ada hati perasaan dan sebagainya. Ada kaitan ke Ustaz? Ataupun dia hanya kaitan dengan binatang ikan saja ataupun termasuk juga manusia? Nanti orang percaya Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih di atas satu persoalan yang pada dasarnya ulama-ulama Islam Falak telah membuat tajribah, uji kaji. Dan apabila benda itu menjadi istilahnya mujarabah, itu yang datang mujarabat Melayu. Ya, tadi Ustaz Fauzi ada mengemukakan dan saya menyatakan pendapat dan kajian daripada Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, dan disokong oleh sezaman dengan dia iaitu Syekh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi dalam kitabnya Hayatul Hayawanul Kubra, hanya menyatakan bahawa sekiranya kita ni sakit Ustaz Fauzi, jatuh sakit daripada 1 hari bulan sampailah bulan penuh purnama, 15 hari bulan, maka di situ kita akan mendapat daya ketahanan tubuh
Dengan kata lain, antibody kita kuat. Tetapi kalau kita jatuh sakit selepas bulan penuh purnama hingga ke akhir bulan, antibody kita kurang. Jadi kalau orang kena sakit, dia kena betul-betul lah banyak pantang dan ikut ketetapan makan ubat. Dan banyak pandangan menyatakan orang-orang yang soleh meninggal dunia di dalam tempohan 1 hingga 15 hari bulan. Rasulullah pun wafat 12 Rabiul Awal sama dengan hari kelahiran. Jadi saya tidak boleh mengulas lebih lanjut berhubung tentang maknanya tarikh ini ada ong ke, tarikh ini tak ada ong ke, ada untung ke, tak ada untung ke. Tetapi itu hanya sebagai satu pedoman, bukan satu keyakinan. Sebagai satu pedoman dan bukan satu keyakinan. Yang jelas, satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik tangan Sayyidatina Aisyah. Hadis riwayat daripada Imam An-Nasai. Rasulullah tunjukkan kepada Sayyidatina Aisyah di luar sana bulan penuh purnama. Bulan mengambang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Sayyidatina Aisyah, ta'awuzi. Hendaklah engkau memohon perlindungan. Ta'awuzu billah. Hendaklah engkau mohon perlindungan dengan Allah. Apa dia? Rasulullah pun sebut, min syarri ghasiqin idza waqab. Maka syarri ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan malam apabila semakin gelap. Jadi ghasiq ini ada 3. Dirujuk kepada matahari apabila matahari itu berada di bawah bumi, al-inhitat. Maknanya ketika tu malam gelap. Apabila malam gelap, itu yang almarhum Tan Sri P. Ramlee nyanyi, bila laut malam terkujat-kujat. Kerana lepas tengah malam, kaedahnya tu, binatang berbisa akan mengeluarkan bisanya. Binatang buas akan menerkam mangsanya. Baik. Dan ghasiq juga merujuk kepada bulan apabila bulan penuh purnama. Kerana pada ketika itu sihir dan ilmu hitam mudah menjadi. Ya. Dan ghasiq juga merujuk kepada manzilah Suraya. Apabila manzilah Suraya terbenam, bagi masyarakat Arab di semenanjung tanah Arab, mereka tak nak lagi bermusafir kerana angin as-samum, angin panas mula menerkam kawasan semenanjung tanah Arab. Jadi pada dasarnya untuk menyatakan bahawa kalau lahir akhir bulan tak ada orang, itu bukan kerja kita. Ya. Itu kerja Allah lah. Allah Subhanahu wa taala juga. Okey Ustaz, barangkali saya nak tanya Ustaz satu soalan. Macam Ustaz sebut tentang bulan purnama tadi kan, Nabi suruh Sayyidatina Aisyah berlindung dengan Allah daripada ghasikin idza waqab, kejahatan yang memang keluar pada waktu malam. Kalau kita tengok gerhana bulan pula Ustaz, memang bulan dihalang cahaya, tak dapat cahaya lah bulan kan. Memang gelap gelita betul. Memang kalau kita belajar ilmu pula Ustaz, kalau gelap gelita tu syaitan banyak keluar pula. Jadi apakah ketika itu kita kena berlindung dengan Allah daripada syaitan? Pasal gerhana bulan memang cahaya bulan tak ada. Ya. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Maka saya nak minta Ustaz Fauzi melihat gambar rajah di TV ni. Saya bawakan satu gerakannya. Kalau kita lihat di sini, bulan mengelilingi bumi. Ya. Yang itu matahari ya? Itu matahari, yang ini bulan, yang ini bumi. Kita akan lihat nanti bulan memasuki kawasan bayang bumi. Sikit-sikit dia masuk gelap. Ya. Oh, ni gelap. Gelap. Sini pun gelap. Maka menunjukkan di sini bahawa bulan memasuki kawasan bayang bumi. Apabila bulan memasuki kawasan bayang bumi, maka bulan tak dapat cahaya daripada matahari. Maka bulan terlalu dekat dengan bumi. Apabila bulan terlalu dekat dengan bumi, kerana dia masuk no entry, kawasan terlampau dekat dengan bumi, berlakulah al-jazibiyah, tarikan bulan. Ataupun orang tasawuf sebut al-majzub. Jadi al-jazibiyah, tarikan. Apa yang ditarik? Dia akan tarik semua bentuk cecair.
Okey. Kerana matahari menggerakkan cecair. Bulan menarik cecair. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Ayat yang kelima, surah Yunus. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu cahayanya menggerakkan cecair, bulan itu menarik cecair. Semua benda hidup ada air, Ustaz Fauzi. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi benda mati tak ada air. Jadi pada dasarnya pada ketika ini semua cecair ditarik. Jadi sebab itu kalau kita letak telur tu, berdirikan telur, dia tak akan jatuh. Kerana terlalu kuat al-jazibiyah, tarikan graviti bulan. Semalam besok boleh cubalah. Ya. Letak telur. Dan bagi saya yang ada sakit darah tinggi, saya kena berjaga-jagalah, berdoa pada Allah. Ya, ya. Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah walaupun bermusafir, Rasulullah tetap berpuasa ayyamul bid, malam-malam bulan terang. Walaupun Rasulullah bermusafir, Rasulullah tetap juga berpuasa 13, 14 dan 15. Ada rahsianya di situ. Nanti Ustaz kupaslah rahsianya. Wallahu a'lam bishawab. Okey, itulah orang kata apa yang tersirat dan terserat di sebalik kejadian alam ini, termasuk gerhana bulan yang bakal berlaku besok. Semuanya ada hikmah dan ada kebesaran Allah SWT, dan ada kaitan dengan diri kita sebagai hamba-Nya yang lemah dan yang dhaif. Apa pun Ustaz, kita berhak sekali lagi jumpa selepas ini insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmati Allah yang setia bersama kami sampai ke blok yang terakhir pada petang ini untuk bersama dengan fenomena kebesaran Allah, itu fenomena gerhana bulan yang bakal berlaku besok, dan kita bincang secara secara santai tapi ilmiah Ustaz ya. Ustaz nak tunjuk apa Ustaz? Tentang ni bola apa ni, Piala Dunia ke apa? Ya, ini bukan. Ini Ustaz Fauzi, ini adalah bulan. Bulan. Maknanya kalau lihat di sini, kalau kita ambil kedudukan di Kuala Lumpur, ibu negara kita, dan pada jam 20.48 ni sebenarnya dah nampak di sini sedikit bulan ni sudah memasuki kawasan bayang bumi. Ada sikit. Jadi kalau saya gerakkan, nampak tu gerakan semakin gelap, 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 dan kita dapati pada pukul 9.24 malam, separuh daripada wajah bulan tu sudah mengalami gerhana. Hilang. Ya, kalau kita gerakkan lagi, kita akan dapati penuh gelap, tak nampaklah wajah bulan tu pada pukul 10.09 malam. Dan kita akan gerakkan lagi sampai bila dia boleh terang, Ustaz Fauzi. Lihat di sini. Ini semua komputer lah. Baik, dah mula terang. Kita lihat sekarang ni pada jam 11.55 tu, maknanya dah tinggal sikit sahaja gerhana. Kalau kita gerakkan lagi, dah pukul 12.14, nampaknya pukul 12.18 di sini, bulan terang benderang. Lebih kurang 3 jam lebih lah, 3 jam lebih atau 4 jam lah, lebih kurang Ustaz ya. Jangka masa yang begitu lama. Begitu lama. Ulangan 7 November 1957. Okey Ustaz. Barangkali Ustaz boleh cerita Ustaz tentang apakah dia ada kaitan dengan orang kata apa dengan sebarang perubahan cuaca, tentang angin ke ataupun air pasang surut. Sekarang mesti banjir Ustaz. Ada tak dia kaitan tentang dia mempengaruhi pasang surut air bah dan sebagainya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala memperakukan dalam Al-Quran ayat yang ke-61 Suratun Namli, wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah Ta'ala jadikan di bumi itu 2 lautan yang ada di situ, maknanya persempadannya. Ada laut yang pasang, ada ketika waktu yang sama ada air laut yang surut. Jadi waktu bulan penuh purnama yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah gelarkan bulan ketika itu Zamharira. Memanglah ketika itu pasang besar. Ya.
maknanya air laut pasang besar. Jadi apabila air laut pasang besar tu, apabila ditambah lagi gerhana, bulan mendekati bumi, ditakuti bahawa berlakunya limpahan air. Dan bagi saya di negeri Johor, saya sentiasa membuat kajian di kawasan Senggarang. 14 kilometer daripada Sungai Lurus ke Senggarang itu memang paras lautnya rendah. Pantainya rendah. Jadi nak suruh orang sana sembahyang gerhana, mohon pada Allah. Takut-takut maknanya pada dua keadaan itu, zamharira dan ghasikin tu, maknanya air tu melimpah masuk dalam kebun, kesian pendapatan orang kampung. Ya, berdasarnya itulah yang dah berlaku di apa yang disebut Bandaraya Bangkok. Ya. Apabila air pasang besar, bulan purnama, pada dasarnya air daripada empangan Menam Coparia tak dapat dialirkan, air laut pula menolak. Wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar. Hebat ilmu Allah Taala ini. Ustaz, apakah kekerapan gerhana ini berlaku, Ustaz? Kadang kita lihat pada 2011 pun berlaku gerhana, ya. Menandakan bahawa planet-planet di alam maya ini semakin uzur dan semakin uzur dan semakin uzur. Ada tak kaitan, Ustaz? Pada dasarnya tak ada kaitan. Ya, kerana manusia kadar kemampuannya nak mengira umur planet tu pun tak mampu, kerana kita menjadikan planet sebagai alat pengukur waktu. Seperti jam tangan kita ni adalah merujuk kepada matahari. Jadi, macam mana kita nak kata planet tu dah tua ataupun bulan dah tua, seasik-asik gerhana aja. Tak ada kena-mengena. Yang jelas gerhana bulan kekerapan berlaku setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kekerapan paling banyak. Kekerapan gerhana bulan setahun 2 kali. Dan ada ketikanya dalam masa 2 tahun langsung tak berlaku gerhana bulan. Dia merupakan satu ulangan yang boleh kita hitung. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sadaqallahul azim. Matahari dan bulan itu boleh dihitung. Ya. Okey, Ustaz, besok malam kita semua akan melihatlah simulasi dengan mata kepala kita tentang 10 Disember besok 8.48 malam bermulanya gerhana bulan. Jadi apakah amalan-amalan sunnah untuk orang kata apa masjid-masjid surau-surau lakukannya, ataupun di rumah boleh kita buat di padang ke? Apakah amalan sunnah, Ustaz, untuk kita orang kata apa meraihkan kebesaran Allah Taala ini? Silakan, Ustaz. Ya. Tak lain tak bukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Fasallu wadu'ullaha wastaghfaru wa tasaddaqu. Sembahyang sunat gerhana berjamaah, dengarlah khutbah. Ada khutbah. Moga-moga maknanya khutbah itu agak panjang sedikit memberi kesedaran. Kemudian berdoalah. Moga-moga selepas gerhana tidak membabitkan harta gerhana, tak membabitkan ekonomi gerhana. Cukuplah sekadar bulan gerhana. Doalah minta kebaikan selepas gerhana dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita kebaikan. Sikit lagi, Ustaz Fauzi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami, innallaha ta'ala iza ghadiba ala ummatin lam yunzil alaiha al-azab. Bahawasanya Allah Ta'ala murka ke atas suatu umat, tak putus-putus Allah Ta'ala datangkan azab. Bukan dalam bentuk gempa bumi, tetapi azab yang menambahkan bebanan hidup. Apa dia? Pertama, Rasulullah menyatakan habasat aqtaruha, hujan turun bukan pada musimnya. Itu tanda kemurkaan Allah. Dan yang kedua, walam taghzur anharuha, walam taghzur anharuha. Dah tidak bermewah-mewah lagi hasil sungai maupun laut. Ada ikan, dah tak banyaklah. Selepas itu Allah zahirkan kemurkaannya, wa ghallat as'ari kutiha, harga barangan makanan melambung tinggi.
Allah zahirkan lagi kemurkaannya. Walam tarbah tijaratuha. Niaga apa selepas tu pun tak untung, Ustaz Fauzi. Moga-moga Tok Guru tu untunglah tak. Ya. Dan yang ketiga, yang kelima, diberingatkan kepada kita wa qasarat a'maruha. Tutup kedai-kedai, bazar-bazar. Dia bermula daripada hujan turun bukan pada musimnya. Lepas tu hasil sungai dan laut merosot. Harga barang makanan melambung tinggi. Niaga apa pun tak untung. Kedai-kedai pun tutup. Wal-iyazubillah, itu gerhana. Moga-moga Allah pulihkan daripada perkara yang tak diingini. InsyaAllah. Okey Ustaz, untuk barangkali pesan Ustaz ya kepada mereka yang ada anak-anak supaya melihat. Kita kadang-kadang kita jarang kita suruh anak-anak kita keluar rumah tengok. Satu lagi Ustaz sebelum tu Ustaz ya. Ni nak semayang pukul apa semayang ni Ustaz? Kita start pukul 8.48 malam untuk gerhana bulan bermula kan. Bila time semayang, ataukah waktu dia penuh gerhana bulan tu gelap gelita baru semayang ataupun nampak sikit-sikit dah semayang dah? Berdasarkan kenyataan Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi dalam kitabnya Al-Majmu', apabila sudah nyata gerhana dan nampak sikit gerhana dah jelas itu gerhana, solatlah. Yang penting sudah jelas berlaku gerhana. Nak tunggu dia 100% gerhana ke, setengah sahaja ke, terpulang. Tapi besok memang confirm berlaku gerhana ya. InsyaAllah. Maknanya bagi jemaah Masjid Surau, tunggulah di surau lepas main syak kan. Jangan balik ke rumah lagi. Tunggu dulu sampailah betul-betul gerhana. Kita teruskan agenda solat gerhana bulan. Betul Ustaz ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kisahnya tentang gerhana bulan, satu fenomena menandakan kebesaran Allah SWT yang telah dijelaskan oleh yang bahagia Ustaz Hanafi Abdul Razak Pegawai Falak Jabatan Mufti Negeri Johor. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, dan terima kasih kepada anda semua yang telah berkongsi masa dengan kami semua. InsyaAllah mendapat maklumat yang tepat, dan kita tunggulah kebesaran Allah pada besok malam sama-sama kita melakukan amal-amal sunnah yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan